Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Hisham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, hari ini kita sambung pelajaran tafsir Al-Quran bagi darjah 6. Saya suka nampak muka, tapi setakat ni saya nampak muka Izzuddin je. Bila nampak muka awak ni lain sikit. Okey, seperti biasa sebelum tu, saya bacakan doa dan saya minta untuk murid-murid mengaminkan bacaan doa yang akan saya sampaikan. Okey, terima kasih Luqman. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين. Okey, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini kita masuk kitab pembelajaran tafsir Al-Quran. Pelajaran lepas, pada sesi PBDR yang lepas, kita telah belajar berkenaan dengan pelajaran yang keempat, berkenaan dengan adab ataupun kewajipan bermesyuarat. Murid-murid pun dah tahu macam mana kalau kita nak buat mesyuarat, kewajipan-kewajipan, perkara yang perlu ada dan patut ketika bermesyuarat. Dan untuk hari ini kita teruskan dengan pelajaran yang kelima, muka surat 17. Muka surat 17. Okey, kita lihat ayat yang ke-6 suratul Hujurat yang bertajuk adab menerima dan menyebarkan berita. Macam mana kita nak pada ketika kita menerima berita, adab-adab yang perlu kita laksanakan bila kita terima sesuatu berita. Sekarang ni awak lihat dekat paparan yang saya tunjukkan ini. Sekarang ni cukup hebat kuasa media sosial, netizen, bawang-bawang orang panggil, dalam menyebarkan sesuatu berita melalui media sosial. Kalau awak lihat di paparan yang saya tunjukkan, sekarang macam-macam, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Skype, macam-macam lah. Semua ini adalah medium-medium sosial yang digunakan pada masa ini, yang cukup canggih dan cukup pantas dan cepat disebarkan. Sebab itu dia ada adab. Kalau kita menyebarkan, kita menerima sesuatu berita. Sekarang ni awak tengok, betul tak? Banyak berita-berita palsu. Bahkan kadang kita dapat mesej, jangan sebarkan berita palsu. Kadang-kadang jumlah COVID-19 yang dikhabarkan pun palsu. Itu adalah bukan daripada laman web rasmi. Inilah bahayanya bila kita sebarkan sesuatu berita yang kita tidak pasti. Hari ini kita belajar berkenaan dengan bila kita terima berita, apa adab-adab kita, apa yang perlu kita buat, apa-apa sahaja berita. Okay, kita lihat, murid-murid boleh lihat suratul Hujurat ayat 6 di paparan. Okey, saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Suratul Hujurat ayat yang ke-6. Okey, saya minta untuk Luqman bacakan. Luqman, artinya.
Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka sed- Selidik. selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Okey, terima kasih Luqman. Okey, muka surat berapa tadi? Muka surat 17. Okey, terima kasih Luqman. Okey, artinya wahai orang yang beriman. Allah tujukan ayat ini kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, kalau ya ayyuhan nas, okey itu kepada sekalian manusia. Tapi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey, saya galakkan yang lain nampakkan video masing-masing mana iman. Irsyaduddin mana? Kursiah, Alif Haziq. Okey, boleh nampakkan muka masing-masing. Okey, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, tak kisahlah berita apa. Sama ada berita sensasi, berita berbentuk ilmu, berita berbentuk perkhabaran, berita berbentuk apa sahaja, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya. Apatah lagi kalau berita yang kita terima itu menceritakan sesuatu keaiban orang. Maka selidiklah, kata Allah, selidiklah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu. Dengan sebab kejahilan kita, jahil itu bahasa Arab, bahasa Melayunya bodoh. Dengan sebab kebodohan kita, keegoan kita, maka kita yang akan mendapat balanya, kita yang akan mendapat dosanya, sehinggalah menjadi kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Sebab itu kita kena selidik sesuatu berita. Okay. Seterusnya makna perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kamu. Kamu tu siapa? Kitalah. Kita semua, wahai orang yang beriman. Fasiqun, seorang fasik. Kemudian binaba'in, membawa sesuatu berita. Saya cakap tadi tak kisahlah berita apa. Fatabayyanu, maka selidiklah kebenarannya. Fatabayyanu, maksudnya kena selidik, kena ambil tahu. Al tusibu, supaya kamu tidak menimpakan qauma, sesuatu kaum, maksudnya rakan kita, kaum. Contoh kalau berita yang melibatkan perkauman, itu lagi bahaya. Bijahalah, dengan sebab kejahilan, fatusbihu, sehingga menyebabkan kamu tu siapa? Kita lah. Ala ma fa'altum, atas apa yang kamu telah lakukan, nadimin, kamu menyesali. Bila orang kata, bila sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Kalau kita nak buat, kita fikirkan dulu apa kesannya. Kalau kita nak marah, kita fikir dulu apa kesannya. Jangan kita marah baru kita fikir kesannya. Jangan kita buat sesuatu itu baru kita fikir apa kesannya. Sebelum kita nak buat sesuatu, kita fikir dulu. Kemudian barulah kita buat. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Okey, kita lihat tafsir ayat yang pertama. Okey, Izzuddin, boleh baca Izzuddin nombor 1? Dekat slide, ada jumpa tak? Kalau kat kitab tu saya dah ringkaskan dah tu. Boleh nampak slide? Sekejap. Tak enter. Baca slide je. Saya dah ringkaskan dah tu. Okay. Tasfir ayat 1. Memastikan kesahihan sesuatu berita atau perkhabaran yang diterima. Okey, terima kasih Izzuddin. Okey, tafsir ayat. Okey, menerusi ayat ini. Menerusi ayat ini tadi yang kita baca, suratul Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang beriman tentang perlunya memastikan
kesahihan sesuatu berita atau perkhabaran yang diterima. Kita dapat berita, kita dapat perkhabaran daripada rakan-rakan kita ataupun daripada orang lain. Kita kena pastikan dulu cerita itu bagaimana. Perkara ini penting sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Contoh, kalau awak nampak seseorang yang tidak dikenali masuk ke rumah seseorang, kemudian tanpa selidik awak menuduh dia pencuri. Kita tak selidik, kita terus jatuh hukum. Inilah yang dimaksudkan dengan kalimah fatabayyanu. Selidiklah. Dalam ayat tersebut yang membawa maksud suruhan untuk menyelidiki atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepastian. Kalaulah datangnya rakan A menceritakan B, awak bila dengar cerita, cuba tanya dekat B, betul ke apa kau macam gini, begini. Takut apa yang disampaikan itu tidak betul dan jadi satu fitnah. Sebab dalam hadis mengatakan la yadkhulul jannah namamun. Tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Dosa fitnah ni amat besar. Selagi kita tak minta maaf kepada orang yang kita buat fitnah, selagi itulah kita berdosa. Dosa kita dengan Allah, kita boleh minta permohonan, boleh minta ampun dengan Allah. Itu dosa kita dengan Allah. Kita doa dengan Allah, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Okey, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi dosa kita dengan manusia, kita kena minta maaf dengan manusia dulu selain dengan Allah. Okey, mana kursiah? Dah hilang dah. Tadi nampak muka. Okey, yang kedua. Okey, kursiah baca kursiah. Baca yang kat slide aja. Ya, Ustaz. Berita palsu. Berita palsu atau Fitnah sangat bahaya. Berbahaya. Okey, terima kasih kursiah. Okey, yang kedua, berita palsu atau fitnah sangat memerbahaya. Saya pun berbelit-belit lidah nak sebut. Okey, suruhan ini wajib dilakukan kerana dibimbangi jika suatu berita yang diterima itu merupakan berita palsu atau fitnah. Macam tadi di awal slide saya dah tunjukkan, berita palsu jangan disebarkan. Jangan kita jadi orang yang menambahkan dosa sendiri. Dan dosa kita juga akan bertambah bila kita sebarkan kalau berita itu tidak benar. Bila dapat suatu mesej, baca dulu. Rasa kalau tak yakin, tak payah kita nak sebarkan. Ini akan mengakibatkan timbulnya pelbagai masalah dan keburukan sama ada terhadap individu. Kita fitnah jadi individu, sebuah institusi, kaum, kelompok. Kita hina orang, contoh orang Iban, orang Jawa, orang Bugis. Contohlah, ini contoh je. Kita hina, melibatkan kaum. Lagi melibatkan satu komuniti yang besar. Okey, masyarakat dan seumpamanya. Benda ini nanti akan jadi satu fitnah. Bila fitnah akan menimbulkan satu syak wasangka yang pelbagai yang boleh menimbulkan pergaduhan. Itulah bahaya. Okey, Rishaduddin, tak apa Rishaduddin. Pasti awak dengar suara saya. Okey, seterusnya kita lihat yang ketiga, iaitu boleh menimbulkan kekeliruan. Jika sesuatu perkara buruk terjadi akibat berita yang didengarinya padahal hakikat sebenarnya berita tersebut merupakan fitnah, atau tidak difahami dengan tepat hingga menimbulkan kekeliruan. Contohlah, ni contoh saja kalau kawan awak, contoh Luqman bawa motor. Tiba-tiba nampak bawa perempuan. Kita pun tak kenal perempuan tersebut, tiba-tiba kita ceritakan Luqman bawa perempuan. Padahal mungkin mak dia, mungkin adik dia, mungkin kakak dia, contohlah. Betul tak Izzuddin? Kan? Maknanya kita kena selidik dulu. Jangan kita buat cerita yang tak betul. Okey? Perkara ini akan mengundang rasa kekesalan pada diri orang yang menyebarkannya kerana tidak melakukan penyelidikan tabayun terhadap berita yang diterima sebagai yang diperintahkan Allah. Okey?
Ingat satu trademark hari ni, tabayun. Boleh ingat tak? Tabayun. Apa maksud tabayun? Selidik. Bila kita dapat berita, oh ustaz kata tabayun. Bila kita nampak sesuatu mesej yang kita tak pasti, tabayun. Kita selidik terlebih dahulu sebelum kita sebarkan pula kepada orang lain. InsyaAllah kalau mesej yang kita sebarkan itu sekiranya betul, kita sebarkan dan orang itu mengamalkan, kita dapat pahala sama ganjaran orang yang mengamalkannya. Contoh, sesiapa yang berpuasa hari Isnin atau Khamis akan mendapat pahala. Awak pun sebarkan kepada kawan. Okey, itu berita yang betul. Bila kita sebarkan perkara yang baik, orang tersebut buat, kita dapat pahala dan orang tu pun akan dapat pahala. Okey, yang keempat. Yang keempat, siapa Dia baca dia. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih dia. Okey, pernah berlaku. Inilah yang pernah terjadi semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda mengutuskan Al-Walid bin Uqabah untuk memungut zakat pada kaum Bani Mustalaq, keutuhan sesuatu institusi seperti keluarga, masyarakat dan seumpamanya boleh terhakis atau musnah sama sekali disebabkan oleh berita palsu yang dibawa dan digembar-gemburkan. Inilah yang dikatakan sebagai fitnah yang wajib dijauhi oleh setiap individu Muslim. Apatah lagi kalau kita fitnah kawan kita, ayah kita kena fitnah, mak kita kena fitnah, adik-beradik kita kena fitnah. Dia akan menimbulkan kegusaran, pergaduhan sebuah institusi. Bahkan takut dia boleh jadi satu kelompok yang sangat besar, komuniti, masyarakat dan sebagainya. Sebab itu elakkanlah benda-benda fitnah. Sebab benda ni dosa besar. Sebab benda ni dosa besar. Sangat besar dosanya. Okey, yang kelima. Siapa nak baca? Yang belum baca? Saya. Siapa nama? Okey, Ainul Mardia. Okey, baca. Terima kasih Ainul. Perlu lebih berhati dalam dunia moden hari ini. Okey, terima kasih. Betul. Terima kasih Ainul. Okey, perlu lebih berhati dalam dunia moden hari ini. Saya tunjukkan di awal tadi dengan Facebook, Telegram, WhatsApp, lagi apa? Skype, TikTok. Apa lagi? Macam-macam. Dengan messengernya. Macam-macam lah. Dengan dunia moden hari ini, ni kita Google Meet, Zoom dan sebagainya. Zaman-zaman canggih sekarang ni, lagilah hebat dia punya dugaan. Orang kata media sosial. Okey, dalam dunia moden hari ini, berita-berita palsu dia lebih mudah dan lebih pantas tersebar luas. Dengan satu tekan sahaja, cepat tersebar di satu dunia. Kalau awak ada link YouTube, YouTube awak bukannya awak seorang saja yang lihat. Mungkin orang lain akan lihat. Tapi kalau kita buat kebaikan, insya-Allah orang akan lihat benda yang baik, dia dapat pahala dan kita pun dapat pahala. Itu yang kita nak, bukan dosa. Begitu juga terdapat maklumat yang salah di media-media sosial. Ada juga berita yang salah. Oleh sebab itu, kita perlu mengambil iktibar daripada maksud ayat 6 suratul Hujurat. Ini untuk dijadikan panduan dan pegangan dalam menentukan sikap dan reaksi kita terhadap berita atau maklumat yang diterima. Saya tegaskan di sini, kita perlu tabayun, selidik. Macam saya cakap tadi, trademark kita, tabayun. Selidik dulu. Kalau kita dapat berita, kalau awak dapat mesej, tak kiralah daripada aplikasi apa pun, selidiklah dulu. Kalau rasa tak yakin dengan berita yang kita nak sampaikan, tak perlulah kita sebarkan. Kita baca untuk diri kita dah cukup. Tak perlulah kita nak sebarkan, sebab takut-takut bila kita sebarkan akan menambahkan lagi dosa. Okey, setakat ni faham? Ada apa pertanyaan? Tak ada. Okey, tak ada dia Okey, Luqman tak ada. Okey, yang lain boleh faham Okey, seterusnya pengajaran ayat. Okey, nombor 1, pengajaran ayat, iman. Mana iman?
Saya Okey, Iman, baca Iman. sentiasa berhati-hati dan usaha waspada. Okey, cukup. Terima kasih. Terima kasih Iman. Okey, pengajaran ayat. Pengajaran ayat yang kita dapat pada hari ini yang pertama, Islam mengingatkan umatnya supaya sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam setiap tindakan yang diambil supaya tidak tersalah langkah yang boleh mengakibatkan keburukan dan kemusnahan. Akibat daripada mulut kita ni, mulut ni, bahaya mulut ni. Dia mulut ni dua je. Satu baik, satu tak baik. Kalau kita cakap benda yang baik, insya-Allah dia akan jadi baik. Kalau kita cakap benda yang tak baik, jadi tak baiklah. Pilihan itu di tangan kita. Sebarkan saja berita yang sahih, ceritakan cerita yang baik-baik, kita tutup aib orang, insya-Allah Allah akan tutup aib kita. Yang kedua, siapa nak baca? Siapa yang belum baca lagi? Alif Haziq ada? Atau Farsha Alia? Ada tak Farsha ni? Tak ada. Nurin. Ya Ustaz. Baca Nurin nombor 2 tu pendek je kat slide. Menyemak sebelum sebar. Okey. Menyemak sebelum sebar. Okey, terima kasih Nurin. Yang kedua, semak sebelum sebar. Hendaklah mengamalkan sikap semak sebelum sebar. Dengan merujuk kepada mereka yang arif dalam sesuatu bidang atau mendapatkan maklumat dari sumber yang sebenar untuk memastikan kesahihan berita yang diterima. Itu saja. Semak sebelum sebar. Tak tahu, tak payah sebar. Kalau kita rasa kita tak pasti apa yang kita nak sebarkan tu, tak payah sebar. Diamkan aja. Okey. Kita lihat yang ketiga. Okey, saya minta Dayana. Ya Ustaz. Okey, baca Dayana nombor 3 dekat slide tu saja. Fitnah perbuatan amat terkutuk. Okey, terima kasih Dayana. Okey, yang ketiga, fitnah perbuatan amat terkutuk. Perbuatan menabur fitnah, mengadu domba dan seumpamanya merupakan perbuatan yang amat terkutuk dan berdosa besar. Kerana kesannya amat dahsyat yang boleh merosakkan perpaduan dan keharmonian hidup. Kita merosakkan keharmonian hidup orang lain dengan sebab kita menyampaikan berita yang tidak betul. Berita yang betul, berita yang sahih tak apa, silakan. Tapi kalau berita itu mengenai individu, lebih baik kita tak payah sebarkanlah. Sebab kita pun kena jaga aib seseorang. Okay, seterusnya yang keempat. Yang keempat, siapa lagi belum baca? Irfan Anas. Ada tak Irfan Anas ni? Saya. Okey, Irfan. Baca Irfan nombor 4 dekat slide tu saja. Wajib bertaubat kepada Allah atas perbuatan terkutuk. Okey, terima kasih Irfan. Wajib bertaubat kepada Allah sekiranya tindakan yang kita lakukan mengakibatkan kesan buruk kepada orang lain di samping memohon maaf daripada mereka yang terlibat. Saya dah beritahu tadi kan di awal, kalau dosa kita dengan Allah, kita minta direct terus dengan Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. InsyaAllah dengan kita berdoa memohon pengampunan kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi bila dosa kita itu melibatkan dengan manusia, kita kena jumpa manusia tu. Kena jumpa. Irfan, minta maaf dulu saya sekian. Gini contohnya lah. Kena cerita. Kena jumpa. Kalau tak mampu, banyak-banyaklah doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita menyesali perbuatan kita. Jangan nyesal sekejap lepas tu buat balik. Tu tak mendatangkan faedah terhadap diri kita dan juga orang lain. Bahkan menyusahkan bila kita sebarkan fitnah, sebarkan berita yang tidak benar. Yang kelima, amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan fasik seperti menyebarkan berita palsu, fitnah, mengekalkan dosa-dosa kecil dan sebagainya amat dibenci oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini boleh menyebabkan penyaksian mereka dalam hal-hal keagamaan tidak boleh diterima. Sebab bila jadi macam gini, tak bolehlah nak jadi saksi nikah dan juga saksi-saksi yang lain. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita kena jaga segala tindak tanduk kita, baik dari segi percakapan, pergerakan kita, semuanya kita kena jaga. Jangan sampai kita leka, jangan sampai kita melakukan dosa-dosa terhadap orang lain yang akan menyusahkan nanti diri kita. Okey, cukup setakat di sini sahaja. Okey. Untuk hari ni, okey, terima kasih Rishaduddin. Untuk hari ni dua subjek, dua mata pelajaran. Okey, untuk tugasan saya tafsir Al-Quran, macam saya cakap tadi, tugasan saya kena hantarlah. Ini je, dua je seperti biasa. Tulis erti perkataan berikut. Kemudian tuliskan 3 pengajaran dari surah Al-Hujurat ayat 6.